Selamat pagi semua, saya Oi dari kumpulan 9 dan hari ini saya akan menyampaikan pendahuluan COVID-19. COVID-19 merupakan virus yang merangkumi SARS-CoV-2, MERS-CoV dan SARS-CoV. Selain itu, ia adalah virus yang zoonotik. Ini bermaksud ia boleh menjangkiti sesama haiwan dan manusia. Berdasarkan WHO, sebanyak 35 juta kes yang pernah dilaporkan. Saya juga akan menyampaikan sejarah virus yang melanda dunia. Yang pertama adalah virus variola. Yang kedua adalah wabak Justinian yang berwak di Empire Byzantium. Yang ketiga adalah selesema Spanyol yang berasal daripada H1N1. Dan yang terakhir adalah virus Ebola. Sekarang saya akan menjelaskan punca wujud COVID-19, iaitu pertama sekali sebuah makmal di Wuhan. Menganggap bahawa virus itu berpunca daripada makmal sains di kawasan pinggir Wuhan. Pertubuhan Kesihatan Dunia WHO menolak dakwaan bahawa ia berpunca dari Wuhan dan menjelaskan bahawa virus tersebut bukan hasil buatan makmal. Jurucakap WHO mengatakan bahawa semua bukti untuk puncanya merebak berkemungkinan berasal daripada haiwan. Jadi beliau berpendapat virus itu mustahil dicipta dan dimanipulasi dari mana-mana tempat. Beliau juga mengatakan virus itu datang daripada kelawar. Berdasarkan kajian, terdapat 3 jenis coronavirus iaitu jenis A, B dan C. Jenis yang paling sama dengan coronavirus yang terdapat pada kelawar adalah jenis A. Coronavirus jenis A didapati telah mengancam penduduk negara seperti Amerika Syarikat dan Australia. Kebanyakan virus yang dikenal pasti pada penduduk di Wuhan bukan virus jenis A tetapi jenis B. Virus jenis C pula adalah gubahan daripada jenis B yang dikenal pasti melanda kawasan Eropah, Hong Kong dan sekitar kawasan Asia. Pasar-pasar bandar Wuhan dianggap pusat pertama peredaran virus COVID-19 kerana kluster pesakit COVID-19 pertama di China telah mengunjungi pasar-pasar di Wuhan di mana virus tersebut telah menyebar melalui penularan haiwan ke manusia. Pengunjung telah mencadangkan bahawa kelawar mungkin merupakan tempat simpanan semula jadi COVID-19 kerana ia mempunyai identiti yang 85% sama. Juga dianggap bahawa pangolin daur ulang memainkan peranan penting dalam pengantaran wabak COVID-19. Selepas penyiasatan, ia didapati bahawa majoriti menghidap virus tersebut melalui sentuhan antara manusia dan manusia lain. Ini telah dibukti kerana 71.8% pesakit mendapati virus kerana telah bersentuhan dengan penduduk Wuhan lain yang telah menghidap virus tersebut. Hanya 1.18% pesakit yang menghidap coronavirus mempunyai hubungan dengan haiwan liar. Tema ketiga sorotan kajian kami adalah kesan COVID-19 terhadap aspek pendidikan dan gaya hidup sihat. Disebabkan oleh perintah kawalan pergerakan, sekolah-sekolah harus ditutup untuk mengurangkan kes-kes COVID-19. Selain itu, beban ibu bapa juga bertambah akibat kena menjaga anak mereka yang tidak ke sekolah. Kesan lain COVID-19 adalah ia menyebabkan tarikh permulaan pembelajaran ditangguh. Ini menyebabkan pelajar universiti kerana tidak dapat menghabiskan pelajaran mereka dalam tempoh yang diberi. Objektif kajian kami adalah mengenal pasti latar belakang terbentuknya COVID-19, menguraikan punca-punca COVID-19 dan menghujahkan kesan COVID-19 terhadap pendidikan dan gaya hidup baru. Metodologi kajian kami adalah kajian kami dijalankan dengan menggunakan kaedah kuantitatif. Ini kerana data yang dikumpul lebih tepat dan senang dikaji. Cara data kami dikumpul adalah melalui soal selidik atas talian. Soal selidik atas talian dijalankan kerana ia lebih mudah dan selamat pada waktu COVID-19 ini. Bahagian ini akan membicarakan analisis data yang telah dilakukan daripada laporan soal selidik yang telah diisi oleh 52 responden. Soal selidik tersebut mempunyai 10 soalan objektif adalah pengaruh COVID-19 terhadap pendidikan dan gaya hidup. Soalan pertama, berdasarkan carta 1, terdapat 26 responden tidak dipengaruhi di dalam pembelajaran atas talian manakala 26 responden dipengaruhi di dalam pembelajaran atas talian. Soalan kedua, berdasarkan carta 2, 12 responden dipengaruhi pembelajaran atas talian dan 40 responden dipengaruhi pembelajaran atas talian. Soalan ketiga, berdasarkan carta 3, 43 responden memilih belajar secara bersemuka dan 9 responden memilih pembelajaran tanpa talian. Soalan keempat, berdasarkan carta 4, 24 responden menganggap bahawa pembelajaran dalam talian tidak akan meningkatkan tahap tekanan belajar dan bersyarat dan 28 responden menganggap bahawa akan meningkatkan. Soalan kelima, berdasarkan carta 5, 37 pelajar responden berasa halangan teknologi sering dihadapi oleh para pelajar. 36 pelajar responden memilih halangan situasi. 25 pelajar responden memilih halangan personaliti. Akhirnya 10 pelajar responden memilih halangan institusi. Soalan ke-6, berdasarkan carta 6, 17 responden memilih pesan makanan secara online.
dan 35 responden memilih masakan sendiri. Soalan ke-7. Berdasarkan data 7 responden berasa aktiviti fizikal mereka meningkat, 23 responden memilih menurun, dan 22 responden memilih seperti biasa. Pada contoh yang ke-8, kita boleh mengetahui bahawa majoriti daripada responden mengalami kesan yang agak besar terhadap corak perbelanjaan mereka. Kemudian, untuk contoh yang ke-9, kita boleh mengetahui bahawa hanya hampir 2% daripada responden itu tidak menggariskan atau mengimplementasikan garisan KKM. Akhir sekali, untuk soalan yang terakhir, kita boleh mengetahui bahawa 2% daripada responden mengalami perubahan yang agak besar terhadap gaya hidup mereka. Untuk soalan 1, sesetengah pelajar berasa pembelajaran talian akan memberikan kesan positif. Mereka boleh mengakses maklumat dengan mendalam. Pensyarah juga boleh memerhati tingkah laku pelajar semasa mereka membuka skrin. Hal ini telah membawa manfaat kepada pelajar yang sering duduk di belakang kelas kerana pensyarah tidak dapat menumpukan banyak perhatian kepada mereka. Persekitaran yang bising juga akan memberi kesan negatif kepada murid. Yang ini sama dengan soalan yang 2. Murid mudah terpengaruh dengan perkara yang lain di rumah, dan ini akan mengurangkan produktiviti dan penglibatan pelajar. Untuk soalan 3, majoriti pelajar memilih untuk belajar secara bersemuka. Mereka boleh berbincang terhadap sesuatu topik dengan efisien. Komunikasi mereka juga lebih cepat dan mudah. Untuk murid yang belajar dalam bentuk talian, mereka boleh menjimatkan kos dan juga masa. Mereka juga boleh belajar di mana-mana tempat sahaja dan menonton semula rakaman video daripada guru. Pembelajaran talian juga banyak meningkatkan tekanan pelajar dan pensyarah. Pensyarah yang tidak berpengalaman dalam teknologi, mereka mesti menguasai teknologi penyiaran web. Pelajar juga sering berkaitan dengan kerja rumah yang banyak. Untuk soalan 5, halangan teknologi merupakan halangan yang terbesar kepada responden. Kelajuan internet yang tidak begitu baik di luar bandar juga memberi kesan yang besar kepada masyarakat. Seterusnya adalah halangan situasi yang berkaitan dengan gangguan persekitaran. Seterusnya adalah halangan personaliti yang berkaitan dengan kecekapan diri, dan akhirnya adalah halangan institusi yang berkaitan dengan kualiti bahan yang diedarkan daripada guru. Terdapat 35 responden memilih masakan di rumah akan mempunyai peluang bahagia untuk menerapkan standard baru. Ia juga dapat menjimatkan wang ketika memasak di rumah sepanjang MCO. 17 responden memilih pesanan secara online, mungkin mereka tiada masa untuk memasak disebabkan sekurang pekerjaan. 22 responden merasa aktiviti fizikal mereka menurun. Keputusan ini amat logik disebabkan lama di rumah dan jarang bergerak. Bagi golongan memilih seperti biasa berkaitan dengan persekitaran atau ciri pekerjaan mereka menyebabkan gaya hidup mereka kurang bersenang. Golongan meningkat tersebut, insiden ini berkemungkinan perubahan pekerja mungkin mengganggu kerana sudah dipecat oleh majikan. Contoh 8 berkaitan dengan kesan terhadap corak pembelajaran secara purata sebelum PKP. Seramai 26 responden dikatakan kurang, mereka memilih masak sebagai gaya pemakanan dan pembelajaran jalan raya digunakan sepanjang waktu PKP. 20 responden telah dikatakan biasa, kerana pembelajaran atas pemakanan di luar rumah telah berkurang. 6 responden telah pembelajaran lebih daripada jumlah wang kerana panggilan makanan food delivery dan juga pembuatan makanan yang memerlukan bahan yang mahal. Kebanyakan orang bersetuju bahawa mereka mengamalkan norma baru yang digariskan oleh Kementerian Kesihatan bagi mengurangkan risiko COVID-19. Tetapi peluang yang dimiliki COVID-19 akan meningkat sebab ia dapat merebak di kalangan orang yang berada hubungan rapat. Oleh itu, semua orang mestilah mengamalkan norma baru yang digariskan supaya dapat melindungi diri, keluarga dan rasa kita. Kita harus memperhatikan langkah-langkah setiap hari, menjaga jarak antara kita dan orang lain, merupakan salah satu alat yang terbaik. Berdasarkan catatan 10, kebanyakan responden berasa gaya hidup mereka diubah dengan sederhana, seperti memakai topping dan mencuci tangan tidak mengubah gaya hidup mereka dengan ketara. Seramai 15 responden nilai amat ketara, berkemungkinan mereka sentiasa melakukan aktiviti fizikal. Golongan yang sering keluar atau jarang di rumah juga berasa kehidupan mereka diubah dengan ketara. Disebabkan peraturan MCO yang menghalangan mereka keluar, sesetengah responden berasa MCO tidak banyak mengubah gaya hidup mereka. Gaya hidup mereka yang tidak diaktif berbanding dengan golongan biasa menandakan ketiadaan perubahan kepada gaya hidup mereka. Saya akan menyampaikan kesimpulan pembentangan tersebut. COVID-19 ini membawa kesan besar kepada
kehidupan manusia bukan hanya dari aspek pendidikan tetapi juga aspek gaya hidup masyarakat dunia. Pelajar tidak mempunyai pilihan selain menggunakan teknologi yang ada untuk melakukan pembelajaran dalam talian. Contohnya, untuk kelas mereka, masyarakat, tuition dan sebagainya. Oleh itu, setiap orang mesti melaksanakan tanggungjawab mereka dengan mematuhi peraturan dan SOP yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mengurangkan dan mematuhkan jaringan jangkitan COVID-19. Terima kasih.